Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dan banyak kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ruangan kepribadian seorang muslim pada hari ini. Mari kita masuk di dalam tajuk membaca Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, Al-Quranul Karim adalah kitab Allah yang kekal buat selama-lamanya, yang Allah Ta'ala sapakan Qurannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sapa kepada para sahabatnya sapa kepada tabi'in sapa ke kita hari ini, dan akan sapanya kepada umat Islam dan umat yang bukan Islam sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah, boleh dikatakan kitab yang paling banyak sekali orang baca di atas muka dunia, iaitunya Al-Quran. Di mana sahaja umat Islam ada, maka di situlah Al-Quran akan bersama dengan mereka. Bahkan bukan sahaja orang Islam yang membacanya, orang-orang kafir dan orang yang belum lagi mengetahui Islam, dan ada juga sebahagian orang-orang yang bukan Islam nak tahu Islam, mereka itu mengkaji, membaca dan mengetahui makna-makna isi kandungnya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai kita ni yang selalu membaca Al-Quran, dan kita memang tak boleh lari daripada Al-Quranul Karim, cuba kita tengok apakah yang menjadi tanggungjawab kita dan perkara-perkara yang tak senonoh, tak baik kalau sekiranya kita berada dengan Al-Quranul Karim. Yang pertamanya, hak tak baik, niat baca Quran bukan kerana Allah. Boleh jadilah ada setengah-setengah orang dah baca Quran kerana terpaksa kena baca. Bukan nak baca sangat, tapi apabila terdesak, terpaksa kena baca, maka dia baca pun baca lepas-lepas gitu, bukan dia baca kerana Allah dah. Yang keduanya, baca Quran berada di dalam hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Biasanya orang hadas besar, orang Islam, dia tak baca dulu lagi Quran, tapi galiknya tak ada air semaya tu, ada juga sebahagian orang baca Quran. Jadi kita ni, kita nak beradab dengan Quran, hendaklah kita baca setiap kali ni dalam keadaan kita bersih, dalam kita ada semaya dan sebagainya. Yang ketiga, baca Quran tidak menghadap ke kiblat. Walaupun perkara ni tidak menjadi larangan sangat, tetapi sebagai adab dan berakhlak dengan Al-Quran, dan kita bila kita nak baca Quran, hadapkanlah ke kiblat, lebih molek daripada kita menghadap ke lain. Yang keempat, baca Quran tidak perhati dan tidak fikir isi kandungannya ketika baca. Ini adalah ada juga orang-orang kita apabila baca ni hati lara. Mulut duk baca, tapi hati duk pergi kok lain, serupa dengan semaya juga. Bermula takbir pak tu, duduk dalam semaya, hati kita duk pergi rata, mulut kita duk baca. Sebab itulah Al-Quranul Karim juga, apabila kita bacanya, kita hendaklah perhati sosok gapo hak kita duk baca, sama ada hukum tajwidnya, makhrajnya, sifatnya, dan tadabbur. Maknanya kita perhati sosok apa yang kita duk baca, dan kalaulah boleh lagi makna isi kandungnya yang ada di dalam Quran tu, kalaulah kita perhati molek-molek. Terutamanya orang yang faham bahasa Arab ni, memang menjadi satu keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepadanya, iaitunya apabila dia baca Quran, dia boleh faham isi-isi yang ada di dalam Al-Quran itu. Yang kelima, iaitunya hati lara ataupun tidak khusyuk waktu baca Quran. Supaya hak saat ni juga. Lepas tu juga anggota ni tidak tetap di waktu duk baca. Dah gerak tangan, gerak lutut, gerak kaki, padahal
kita ni apabila kita baca Quran, anggota kita kena witness, baca molek, kepala kita bukan dok gerak kau tu, gerak kau ni, tangan kita dok gerak kau tu, mata kita kau dok tengok rata, padahal mulut dok baca Quran. Membawa kepada laranya kita baca. Sebab tu kita nak witness baca Quran ni, anggota kita, hati kita, segala yang ada di dalam tubuh badan kita ni jadi tumpu 100% kepada Al-Quranul Karim. Yang kena, tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Ini kena atas keadaan kita lah. Iaitunya baca Quran tapi tak tahu gapo kata gapo hak Quran duk royak. Lepas tu tak beramal pula. Padahal Al-Quran tu adalah kalamullah. Tuhan duk royak so kepada kita. Tapi dengan sebab kita tak faham dan kita tak belajar. Hak ni kita kena terimalah nasib kita. Dengan sebab kita tak belajar isi yang ada dalam Quran. Kita hanya baca, lepas tu makna dia kita tak tahu. Nah, sebab tu membawa kepada tak beramal dengan isi yang disuruh oleh Quran dan tak jauh dengan isi yang Quran larang. Bila kita sebut Quran larang, Quran suruh, maknanya Allah suruh, Allah larang. Sebab itulah beramal dengan isi Quran ni bermaknanya orang tu boleh buat semua gapo hak Allah Taala suruh. Orang tu boleh lari, boleh jauh, boleh patai semua gapo yang Tuhan larang. Barulah dinamakan beramal dengan isi Quran. Walaupun dalam Quran ni ada berlaku, ada sejarah, ada hak akhirat, ada hak malaikat, hak nabi, hak rasul, hak gapo banyak. Tetapi semua tu adalah sebagai iktibar dan sebagai pengajaran besar di dalam kehidupan kita. Kalau sekiranya kita ambil sejarah nabi-nabi zaman dahulu, walaupun Tuhan sebut hal orang kafir, apatah salahnya kalau sekiranya kita ambil iktibar hal orang kafir tu, mari suluh dalam kehidupan kita. Dengan sebab apa? Orang-orang kafir yang Allah Taala cerita katanya ia kena masuk dengan neraka, azabnya teruk. Cuba kita gambar katanya, kalau sekiranya manusia yang diraka kepada Allah bersifat serupa dengan sifat-sifat orang kafir seperti Fir'aun, Qarun, Haman dan orang-orang yang syirik dengan Allah Ta'ala, begitu juga kalau sekiranya orang-orang Islam yang diraka kepada Allah, berartinya nasib lebih kurang dengan orang-orang kafir yang disediakan azab sengsara kepada mereka. Di dunia pun kena azab, apatah lagi di akhirat diazab dengan sepedih-pedihnya. Yang ke 7 iaitu tinggal baca Quran lama dak. Bermaknanya sehari tak apa lagi. Tapi kalau siapa ke seminggu, 2 minggu, siapa setengah-setengah hari, siapa sebulan tak tepuh dengan Quran, tak baca Quran. Walaupun dia semaya sakmu, ini adalah tak molek lalu dah. Orang Islam kalaulah dia tak tepuh langsung dengan Quran, dia tak baca langsung Quran, berarti dalam hidup dia kurang keberkatan yang Allah Ta'ala nak beri. Apatah lagi kalau sekiranya kita tengok dak, Quran ni adalah tempat tumpuan kita, tempat kita nak gantung. Kalaulah orang-orang yang tak pandai baca Quran, sebab tu saya berasa nak beri satu kegemaran. Walaupun kita tua dah, umur banyak dah, tak salah kita nak pergi baca abata. Kita nak pergi ngaji abata supaya budak-budak duk ngaji. Nah, kalaulah kita tak reti sungguh, tak faham sungguh ataupun tak biasa ngaji sungguh, kita ngajilah Quran. Bermaknanya walaupun umur banyak dah 40, 50 tapi tak pandai baca Quran, usahalah cari jalan untuk nak pandai baca Quran. Orang yang pandai baca dah jadi banyak baca. Tu dak tadabbur maknanya supaya saya dak royak pada awal-awal saat ni. Yang ke 8, tidak suruh ataupun tidak beri kegemaran kepada anak-anak supaya baca Quran dan hafal Quran. Ni jala juga kadang-kadang mak pak duk baca Quran, tapi anak-anak tak baca Quran. Anak-anak tak pandai baca Quran. Mak pak baca Quran, tapi anak dia tak hafal ngaji Quran. Kadang-kadang anak dia ada juga setengah-setengah, anak pandai baca Quran, tapi mak pak tak pandai baca Quran. Ada belaka. Hak kita naknya pandai belaka, rajin belaka, reti belaka, faham belaka.
barulah dalam suasana rumah kita ni dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan kebaikan. Mak pak baca Quran, anak-anak pun alhamdulillah baca Quran, pandai baca Quran. Ini adalah usaha berpunca daripada ibu dan bapa. Duk suruh sama baca Quran. Nah, suruh anak-anak dia baca Quran. Yang ke 9, tak jaga Quran tu di tempat yang layak dengannya. Maknanya letak Quran tak sesuai dengan tempat. Kadang-kadang tak atas latar, ataupun letak Quran tempat yang rendah sangat. Kadang-kadang sama dengan kaki. Kita duk jalan pasal mana atas jejak atas gapo, kadang-kadang kita letak Quran tu nampak tempatnya tak sesuai. Tu tak. Sebab tu Quran ni kita menjadi tinggi sikit kita letak. Kalaulah kita ada buku-buku lain, misal kata buku Sia ke, buku Inggeris ke, buku Arab, kita jangan duk letak atas Quran. Ambil Quran tu letak tertinggi sekali. Kalaulah kita tak letak setinggi-tinggi tempat dalam rumah kita, tapi letaklah tempat yang layak. Nah, jangan duk letak surat-surat, benda-benda hak tak molek tinggi pada Quran. Ni ayat katanya satu kehormatan bagi Al-Quranul Karim, hendaklah kita letak di tempat yang sesuai. Nah, walaupun kadang-kadang terpaksa kita kena buh dalam beg, kena buh dalam poket, buh dalam apa, tapi usahalah jadi tempat yang kita letak tu nampak layak dengan Al-Quran. Jangan kita ada letak atas latar, jangan kita ada letak surat-surat khabar atas Quran yang memang tak molek. Sebab apa? Quran tu adalah kalamullah, kecek pe Tuhan. Pas kita dah ambil hak kecek pe manusia dah letak atas dia, memang tak molek. Tak. Yang ke 10, iaitunya hak ni tak ada di tempat kita ni, baca Quran dalam jamai. Tak ada. Tapi dalam kitab dia sebut. Maknanya tak molek juga kalau sekiranya seseorang tu tak duk ambil Quran pergi baca pada tempat yang tak sesuai. Tak sesuai tu maknanya kita pandai tengok sendirilah. Dah. Dalam jamai, dalam tempat-tempat yang tak layak supaya dengan apa? Tempat orang duduk buat keduri, duk orang duk sibuk dengan duk mengakuk lauk dengan nasi dengan apa, kita duk pergi pasar Quran situ. Ni pasal Quran. Dan orang duk sibuk duk kecek apa, orang tak dengar Quran. Orang tak perhatilah Quran, orang duk kecek. Sebab tu kita pergi pasal Quran tekah tu, pergi baca Quran tekah tu memang tak kena sungguh. Lepas tu juga sebagai show tambahan di sini dak, bila kita buka majlis, hak ni pendapat saya sendirilah ni. Bila kita buka majlis dengan membaca ayat-ayat Quran ni, lebih baiknya we ada terjemah. Bukan hanya baca 4-5 ayat, 7-8 ayat lepas tu berhenti. Orang dengar pun hanya boleh dengar Quran sajalah. Pahala tu boleh, tapi isi kandungnya yang disebut oleh Allah Taala gapo tak tahu. Sebab itulah bila buka majlis, mana-mana majlis, we adanya orang baca terjemuh seorang dan orang baca Quran tu seorang. Belalah rugi masa sikit, tapi apabila kita boleh dengar makna dia, sebab orang tempat kita yakin katanya dengar Quran ni tak faham. Sebab kita kurang ngaji bahasa Arab. Orang yang reti bahasa Arab hanya tak berapa orang ni. Jadi apabila kita dengar Quran dengan terjemuh dia, gambar selalu katanya 4-5 ayat hak orang baca ni, ini maknanya, walaupun tidak tafsir ni, tidak ada huraian sebab kita buka majlis ni nak ambil berkat dengan Quran ya, nak ambil hidayah, dan bukan nak ambil berkat sangat, ambil hidayah daripada Al-Quran. Sebab Allah Taala pun firman di dalam Quran dia dah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi sini maknanya memberi petunjuk. Bermaknanya kita apabila kita dengar Al-Quran, kita akan dapat petunjuk daripada Al-Quran itu sendiri. Jalan hak sebenar. Kalau nak ambil berkat dengan Quran, memang berkat ni dia berpanjang, bertambah kebaikan. Memang kena juga kalau lah orang raya katanya ambil berkat dengan Quran sikit. Tapi hak lebih moleknya ambil hidayah, ambil petunjuk jalan yang sebenar daripada Al-Quran. Sebab itulah ibu bapa sidang pendengar yang dihormati sekalian, apabila kita baca Quran pada tempat yang tak layak,
Bermaknanya kita sendiri hampir-hampir tak molek dah tu. Dan saya tak berani nak pergi kata berdosa orang baca Quran tempat yang tak layak, tempat orang duduk buat puluk. Dah orang duduk sibuk dengan tu ni kita pergi baca Quran. Baca tu memang boleh pahala, tapi baca tempat tu, masa tu kadang-kadang tak kena sangat ataupun tak sesuai sangat. Akhir sekali yang ke-11, iaitunya baca Quran dengan suara derah tepat orang ramai duduk semaya. Ataupun kita baca tahu katanya orang duduk tidur. Dah jadi serabut dah nah. Orang nak tidur, kita duk baca Quran derah. Padahal Quran tak ada kena baca derah. Quran tak ada kena akak suara kita baca. Kalau lah orang duduk tengah semaya, kita pergi baca Quran sampai ke ganggu orang duduk semaya, maka kita baca Quran termasuknya bid'ah. Dengan suara derah saat ni. Baca Quran tu memang molek lah. Tapi pergi baca derah dengan tepat yang tak sesuai saat ni. Tak. Orang duduk semaya di tepi kita, ataupun ada orang duduk tidur, ataupun orang duduk buat satu-satu perkara yang nak kepada ketenangan, kita pergi baca derah. Tak sesuai juga tengok tu. Sabit tu nak jadi akhlak mulia bagi seseorang orang Islam ni, bukan saja dia rajin buat tu, dia rajin semaya, dia rajin baca Quran, tapi kena betul dengan tepat dan masa. Nah, masa kita kena tengok juga, masa ni sesuai ke tak, tepat ni sesuai ke tak. Macam mana kita nak jadi, kita baca, kita duduk, kita buat sesuai dengan semua perkara. Sebab tu apabila kita tengok di dalam ajaran-ajaran yang berbentuk pasal akhlak, walaupun kita baca Quran dah ni tak, kita kena jaga juga tak, suara kita, tepat kita, dan kena raih juga kepada orang-orang lain. Inilah lebih kurang dalam sebelah perkara yang saya baca pada hari ini kepada sidang pendengar yang dihormati sekalian, hubungi dengan akhlak kita dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Ta'ala memberi ganjaran dan pahala kepada kita dengan sebab kita membacanya, dan Allah Ta'ala akan menambahkan lagi keberkatan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.